A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Terima kasih kepada pengurusi barisan urus dia yang menguruskan kelas bahasa Arab untuk Ikram Shah Alam ini. Seterusnya pakcik-pakcik, makcik-makcik ya, ikhwat-akhwat yang dirahmati dan dimuliakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta'aruf ringkas, nama penuh anak Abdul Rahman Al-Hakim. Abdul Rahman Al-Hakim bin Mat Jalil, asal daripada Shah Alam ya. Sekarang menetap di Semenyih dan ahli ikram kawasan Putera Mahkota. Kalau ikut bahasa Arab punya pengalaman, maknanya memang pernah berkhidmat di pendidikan Arab ya, Al-Furqan, lebih kurang 3 tahun setengah lah ya, selaku tenaga pengajar dan juga developer kepada sistem, dan Alhamdulillah dapat juga menghabiskan terjemahan Al-Quran mengikut sistem ya, Al-Furqan pada waktu itu. Okey, InsyaAllah kita akan perbincangan kita malam ni memang 100% bahasa Arab, untuk kita belajar tentang bahasa Arab. Cumanya kita akan gunakan Al-Quran sebagai kita punya macam silibus lah silibus dari sudut mengambil contoh dan juga apa yang boleh kita pelajari daripada ilmu nahwu ataupun grammar bahasa Arab itu sendiri. Mudah-mudahan kita gunakan Al-Quran ini, kita harapkan agar Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kepada kita keberkatannya, insya-Allah. Kita pasang niat, ya Allah, kami nak belajar bahasa Arab ya. Tujuan utamanya untuk kami faham Quran. Amin ya rabbal alamin. Jadi sempena dengan 1 Muharram ya, tahun baru pada tahun ini, mudah-mudahan Allah berikan kita kefahaman. Okey. Ana akan cuba present guna ya. Okey, kita mulakan dahulu. Maknanya sementara Ana cuba buka apa nama ni slide yang Ana dah sediakan ni, kita mulakan dengan perbezaan paling besar dahulu. Sebelum tu nak tahu juga dalam ramai-ramai yang ikut program malam ni, kalau boleh respon secara cepat di ruangan chat tu, maknanya yang memang belum pernah ikut pengajian bahasa Arab ya, kalau boleh respon. Maknanya yang tak pernah lah, yang tak pernah, dia bagi respon sikit ya, tulis saya ke ataupun nombor 1 ke macam tu untuk saya dapatkan sedikit feedback ya. Okey. Okey. Dia yang first time. Oh, ramai juga. Okey, tak apa Yalah, kalau tu masih ada lagi. Last belajar di sekolah menengah, masya-Allah. Okey. Yalah, alhamdulillah juga. Kalau tak ramai pun yalah okeylah Saya sukalah kalau tak ramai. Sebab kalau ramai ya nanti saya tak boleh kelentong. Okey. Okey, kalau ramai first time, kalau saya kelentong, percaya je lah Okey.
Baik, saya nak mulakan dengan slide ni dulu. Berkaitan dengan bahasa Arab, yang pertama sekali, okey, perbezaan utama antara bahasa Melayu dengan bahasa Arab. Okey, bahasa Melayu dengan bahasa Arab ini, satu perbezaan yang paling besar ialah, jadi minta fokus sikit. Kalau tak faham pun maknanya ambil dia punya maklumat dulu. Perbezaan yang paling besar antara bahasa Melayu dengan bahasa Arab ialah adanya ganti nama yang tersembunyi dalam kalimah nama dan perbuatan. Okey, lagi sekali ya. Perbezaan paling besar antara bahasa Melayu dengan bahasa Arab ialah adanya ganti nama. Ganti nama tu yang saya, awak, dia, mereka itu kan. Dalam perkataan nama, noun, dan juga perbuatan, verb. Orang, yalah, dia macam pening sikit lah. Apa maksudnya tu? Baik, ambil dulu maklumatnya. Bahasa Arab, dia ada ganti nama dalam kebanyakan perkataan dia. Kalau contohnya, nama tu dia ada ganti nama. Setiap nama tu ada ganti nama dia. Hatta kerusi, meja, telefon, kereta, sekolah, apa saja dia ada ganti nama. Itu kalau perkataan tu noun, nama. Apatah lagi kalau perkataan tu perbuatan. Duduk, makan, tulis, belajar, lari, marah, nangis, itu lagilah wajib ada ganti nama. Jadi ini perbezaan paling besar. Kalau orang Malaysia, kalau kita orang Melayu, kita orang Malaysia, kalau kita cakap, contohnya satu perbuatan, kita kata duduk, ya, sebagai contoh. Kalau kita nak bagi tahu siapa yang duduk, kita kena tambah ganti nama. Perhatikan ya. Kita cakap duduk, satu perkataan. Duduk, dia perbuatan. And then kita nak kata siapa yang duduk, kita kena tambahkan saya duduk. Saya duduk. Saya tu ganti nama. Dia duduk. Mereka duduk. Kami duduk. Okey? Kita tambah ganti nama diikuti dengan perbuatan. Orang Arab dekat perkataan duduk tu dah ada ganti nama. Ini yang kita kena hadam nombor satu, sebab dia kunci. Memahami makna ni, dia macam kunci utama faham bahasa Arab. Okey? Lagi sekali kita cuba dapatkan gambaran dia. Kita kata perbezaan paling besar antara bahasa Melayu dengan bahasa Arab ialah adanya ganti nama diri yang tersembunyi pada kalimah nama dan perbuatan dalam bahasa Arab. Orang Melayu tak ada. Orang Melayu cakap duduk, duduk. Orang Melayu cakap makan, makan. Orang Arab tak. Perkataan duduk tu satu perkataan je. Tapi dekat duduk tu ada aku duduk, engkau duduk, dia duduk, mereka duduk, kami duduk. Okey? Kita orang Melayu pakai dua. Aku duduk. Orang Arab tak. Orang Arab bunyi dia macam ni. Ajlisu. Satu je. Ajlisu. Aku duduk. Habis kalau dia duduk, yajlisu. Satu je. Bila translate, yajlisu tu terjemahkan bahasa Melayu, maksudnya apa? Dia duduk. Oh, kena pakai dua perkataan. Nampak Orang Arab satu je. Yajlisu. Kalau engkau duduk, orang Arab kata tajlisu. Satu je.
tajlisu. Dah. Perkataan tajlisu tu, satu perkataan tu, bila translate bahasa Melayu, kita kena terjemahkan begini. Engkau duduk. Sebab itu, akhwat-akhwat, sebab itu, masa kita belajar bahasa Arab klasik dulu, apa kita kena buat? Kita kena hafal. Kalau ingat dulu masa sekolah, bila kelas bahasa Arab, Ustaz-Ustazah suruh apa? Suruh hafal. Kita pun confuse kan, maknanya kadang-kadang penyebab kita macam lari ataupun fobia dengan bahasa Arab ni bukan apa? Sebab asyik hafal kan. Sikit-sikit hafal. Hari ni Ustaz datang, okey, hafal ini. Kita pun hafal lah, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'al. Kan? Kelas minggu depan, hafal lagi. Yaf'ilu, yaf'alan, yaf'aluna, tahfilu, kelas hafal lagi. Kalau ada yang pernah tanya, Ustaz, kenapa kena hafal? Okey, kenapa kena hafal? Boleh jadi para asatizah pun dia tak ada jawapan yang solid. Kenapa kena hafal? Dia kata apa? Kau hafal je lah. Kau nak pandai ke tak? Dia kata kan. Hafal aja. Jadi kita tanya, yalah, bukan tak nak hafal, tapi hafal ni kenapa? Jadi, jawapan kepada kenapa kena hafal tu ialah apa yang saya sebut mula-mula tadi, perbezaan utama bahasa Melayu Bahasa Arab. Sebab apa? Sebab adanya ganti nama yang tersembunyi. Sebenarnya hafal tu untuk kita tahu apa ganti nama yang tersembunyi. Okey. Lepas tu hafal. Fa'ala, fa'alu. Ataupun kalau tukar jalasa, jalasu, jalastum. Kenapa kena hafal tu? Untuk kita tahu setiap perkataan jalasu tu, apa ganti nama diri dia. Aku duduk ke? Dia duduk ke? Kau duduk ke? Mereka duduk ke? Sebab orang Arab pakai satu perkataan je. Perkataan duduk tu seolah-olah dia alter perkataan tu. Jalasa, jalasu, jalasa. Dia alter perkataan tu untuk bagi tahu apa ganti nama yang ada pada perkataan duduk tu. Siapa yang boleh faham ni, insya-Allah dia akan nampak macam mana game bahasa Arab. Okey. So, itu perkara pertama. So, bila mana kita tahu perbezaan utama bahasa Melayu dan bahasa Arab tu, barulah kita tahu itu sebenarnya fungsi hafalan. Untuk mengetahui dan mencari apakah ganti nama. Aku, dia, mereka, engkau, kami, saya, awak dan sebagainya itulah. Okey, ganti nama yang ada pada kalimah perbuatan ataupun nama itu. Okey. Kalau apa nama ada feedback ke, boleh maklumlah supaya saya boleh apa nama ni cuba nilah memperbaiki insya-Allah. Okey. Sekarang kita nak pergi kepada apa yang kita namakan sebagai diagram. Okey, kita mulakan dengan yang ini. Mudah-mudahan boleh nampak kan Bismillah Okey, tadi mukadimah baru. Tadi mukadimah. Yang ni baru nak masuk betul-betul lah ni. Baik. Kalau tengok dekat situ, biasanya mana-mana kelas Arab pun dia akan start dengan benda ni. Iaitu memperkenalkan kepada student tentang 3 jenis perkataan yang ada dalam bahasa Arab. Iaitu kalimah perkataan isim. Yang pertama isim. Okey. Yang pertama itulah isim Okey. Yang kedua fi'il. Okey, sebelah isim tu kita tengok fi'il. Kemudian yang ketiga bahasa mudah nak sebut dia haraf. Ya.
Harfun tu haraf. Isim, fi'il, haraf. 3 jenis perkataan yang ada dalam bahasa Arab. Isim, nama. Isim tu nama. Sekolah, kereta, batu, kayu, syurga, neraka, ataupun nama orang lah, Musa ke, Fir'aun ke. Okay? Kalau dia bukan isim, maknanya dia fi'il. Fi'il ni perbuatan. Aku duduk, dia duduk, engkau makan, mereka belajar, kan? Mereka bermain, kami menulis dan seterusnya. Siapa yang ada nak tanya, bismillah kita bincang. Kita ulang balik. Semua kelas bahasa Arab akan start dengan 3 benda ni. Memperkenalkan 3 jenis perkataan dalam bahasa Arab. Perkataan orang Arab kata kalimah. 3 jenis kalimah. Pertama, isim. Isim tu nama. Batu, kayu, sekolah, kereta, buku, duit, kopiah, air, tisu, syurga, neraka, ya, dan seterusnya. Yang kedua, fi'il. Fi'il tu perbuatan. Tadi kita sebut, aku duduk, dia makan, kami belajar, engkau menulis, dia berlari, dan seterusnya. Selain nama dan perbuatan, nama dia haraf. Kalau dia bukan nama, bukan isim, dan dia juga bukan fi'il, itu dia panggil haraf. Kalau orang tanya, haraf tu apa? Haraf tu selain isim dan fi'il. 3 jenis ya. Isim, fi'il, haraf. Nama, perbuatan, selain nama dan perbuatan. Okey. Kalau nak kenal kalimah tu kalimah isim, okey, kita masuk yang first. Kita nak tahu kalimah tu kalimah isim, ada beberapa tanda. Yang pertama, alif lam. Banyak tak kalau kita buka Quran, kita nampak alif lam dekat depan. Alif lam ni ada di depan perkataan. Kita baca al tu. Jadi yang ada alif lam tu, itulah kalimah isim. Confirm. Kalau tuan-tuan jumpa alif lam bila baca Quran, maknanya dia isim. Itu tanda pertama. Tanda yang kedua ialah tanwin. Tanwin ni di belakang. Hujung sekali. Okey, alif lam di pangkal, tanwin di hujung, di belakang. Okey. Banyak tak kita jumpa perkataan dalam Quran yang ada tanwin? Banyaklah kan? Kita buka Quran, nampak yang ada tanwin, isim lah tu. Okey. Kemudian selain daripada tanwin, tanda isim juga baris bawah di hujung. Baris bawah di hujung perkataan. Katalah kita jumpa perkataan kitab, ya, tapi baris dia kitabi. Okay. Katalah kita tak tahu maksud kitab. Kita katalah, contoh kita tak tahu apa makna kitab. Ada alif lam? Tak ada. Ada tanwin? Tak ada. Tapi bila baca kitabi, maknanya dia kalimah isim. Kita tak tahu makna pun, tapi hujung dia baris bawah, maknanya dia isim. Kemudian yang seterusnya, makna lah. Okey, makna tu memainkan peranan lah. Terutamanya kita yang baru mula ni, kita akan banyak bergantung dengan makna lah. Katalah kita jumpa satu perkataan dalam Quran, dia tak ada alif lam, dia tak ada tanwin. Tengok baris akhir pun bukan baris bawah. Tapi bila kita terjemahkan dia pokok. Isim lah tu kan, pokok, isim lah. Okay, tu jenis yang pertama. Sekarang nak masuk yang kedua pula, perbuatan. Fi'il. Orang Arab kata fi'il. Fi'il dipecahkan kepada 3 mengikut masa. Kalau perbuatan ni, orang Arab pecahkan mengikut masa. Yang pertama atas tu, kita tulis fi'il mudhari'.
Yang atas sekali. Mudhari' maknanya perbuatan yang sedang berlaku. Kita mudahkan begitu dulu. Yang kedua, nama dia fi'il madhi. Fi'il madhi maknanya perbuatan yang telah berlaku. Jadi kalau tuan-tuan tengok dekat situ, kita terjemahkan bawah fi'il madhi itu, kita letak telah. Sebab fi'il madhi adalah perbuatan yang telah berlaku. Sekali lagi, fi'il mudhari' nombor 1, dia perbuatan tu sedang berlaku. Tapi kalau perbuatan tu telah berlaku, orang Arab panggil tu fi'il madhi. Dia dah berlaku. Kemudian, satu lagi perbuatan yang berbentuk suruhan, menyuruh. Itu orang Arab panggil fi'il amar. Fi'il amar. Jadi perbuatan kita cuba ingat 3 ni. Mudhari', madhi, amar. Mudhari', madhi dan juga amar. Baik, macam mana nak kenal? Macam mana nak kenal? Okey, kita ada letak baris tu. Okay? Ada kalau mudhari' baris depan, kalau madhi baris atas, amar tu baris mati. Cuma di peringkat permulaan ni, hari pertama ni, kita tak nak sentuh baris lagi banyak sangat. Kita bergantung dulu dengan makna. Untuk kenal fi'il tu fi'il madhi ke fi'il mudhari' dahulu, kita translate dia kalau fi'il madhi itu ada telah. Contoh, kalau saya terjemahkan, aku telah makan. Itu fi'il madhi lah. Boleh? Aku telah minum. Itu pun fi'il madhi. Aku telah pergi. Itu pun fi'il madhi. Aku telah duduk. Itu pun fi'il madhi. Mereka telah baca. Itu pun fi'il madhi. Sebab apa? Ada telah. Kalau fi'il mudhari', kita buang telah. Aku makan. Dia makan. Mereka baca. Engkau tulis. Okey? Di peringkat permulaan ni, kita bergantung dengan makna dulu. Sebab kebanyakan kita asas kan? Maknanya kita bergantung dengan makna dulu. Bila kita baca Quran nanti, saya akan terjemahlah. Bila kita belajar daripada Quran, saya translate. Kalau perkataan tu ada telah, maknanya dia fi'il madhi. Kalau tak ada telah, ya, maksudnya itu fi'il mudhari'. Begitu. Okey, kita buat contoh lah kan. Kita buat contoh. Saya sebut perbuatan, tuan-tuan ikhwat akhawat jawab itu fi'il apa. Ya, mudhari' ni sedang ke soalan dia? Betul. Tapi kita tak payah sebutlah sedang tu. Kalau fi'il madhi, aku telah makan. Fi'il mudhari', aku sedang makan. Tak payah sebut sedang. Untuk mudahkan terjemahan, tak perlu sebut sedang. Aku makan. Dia makan. Engkau minum. Mereka menulis. Kami belajar. Itu mudhari'. Kalau madhi, kami telah belajar. Aku telah makan. Engkau telah minum. So ada telah, itu fi'il madhi. Tak ada telah, fi'il mudhari'. Dua tu dulu. Kalau fi'il amar ni, kita kenal terus sebab dia suruh. Makanlah oleh engkau. Makanlah dia kata. Makanlah oleh engkau. Belajarlah oleh engkau. Terus kenal sebab dia suruh kan. Bacalah oleh engkau. Okey, itu fi'il. Itu kalimah fi'il. Kita cuba Kita cuba. Saya akan sebutkan perbuatan. Tuan-tuan perempuan di rumah, ikhwat-ikhwat dekat rumah, sebut fi'il apa? Madhi ke mudhari'? Okey, contoh saya sebut bahasa Melayu dulu ni. Aku telah makan. Madhi. Okey, bagus. Madhi kan. Dia telah minum. Kalau tak nak komen pun kat rumah tu kan, sebut je dengan suara kita. Biar cucu tengok pelik sikit. Atuk buat apa? Atuk sebut apalah madhi. Tak apa cuba. Okey, aku telah makan madhi. Dia telah minum madhi. Mereka telah pergi madhi. Kami telah belajar madhi. Okey. Dia tidur mudhari'.
Sebab apa mudhari'? Tak ada telah. Kan? Dia makan, mudhari'. Mereka pergi, mudhari'. Aku berlindung. Aku berlindung. Mudhari' lah. Sebab apa? Tak ada telah. Kalau madhi, aku telah berlindung. Begitu. Boleh faham tu kot. Kalau isim, nama kan? Ada tanda-tanda dia. Okey. Kalau habis teruk pun tak tahu dah nak tengok makna lah. Bila terjemahkan contohnya sekolah. Namalah tu. Kemudian kalau fi'il perbuatan lah. Makan, tidur tadi. Cuma nak kenal madhi ke mudhari'. Ada telah, tak ada telah. Okey. Boleh faham tu insyaAllah. Itu nama dan fi'il. Selain isim dan fi'il, orang Arab kata haraf. Bukan nama, bukan perbuatan, haraf. Haraf ni dia senang. Sebab bila kita tahu makna je kita boleh pakai. Haraf ni paling mudah. Dah lah satu dia punya perkataan dia biasa pendek-pendek. Okey, yang ada dekat sini, yang tuan-tuan tengok dekat gambar tu, itu salah satu contoh haraf. Okey, an, bi, ka, ala, min, fi, li, ila. Ini contoh haraf lah. Haraf ni banyak. Dalam Quran ada banyak yang kita letakkan dekat dalam apa nama ni, itu sebahagian daripada haraf. Okey. So haraf ni kalau tahu makna, terus boleh pakai. Contohnya kita ambil perkataan min. Min maknanya dari. Okay? Kita tahu je kalimah min tu, kita terus boleh guna. Kalau contoh orang tanya kan, kamu min, kamu dari min mana? Kamu min mana? Okay? Saya min Shah Alam. Terus boleh pakai min. Tahu makna, terus boleh pakai. Kalau isim dengan fi'il, kadang-kadang dah tahu makna pun, bila nak pakai dalam ayat, mungkin tak betul. Sebab dia ada lagi, dia punya tambahan, maklumat tambahan yang kita kena tahu. Tapi kalau haraf, haraf mudah. Okay? Boleh faham lah. Itu je lah. 3 jenis perkataan. Tuan-tuan buka Quran, kan, buka Quran daripada Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, sampailah minal jinnati wan nas. Setiap perkataan yang ada dalam Quran takkan lari daripada 3 jenis perkataan ni. Sama ada dia isim, nama, ataupun fi'il, perbuatan. Kalau bukan isim dan fi'il, haraf lah. Itu je. Jadi bila kita baca Quran, dari sudut kita nak faham bahasa Arab, pertama sekali kita kena kenal perkataan dululah. Okay? Kalau contohnya Bismillahirrahmanirrahim tu, kita kena kenal dulu perkataan. Perkataan pertama bi, perkataan kedua ismi, perkataan ketiga Allah, lepas tu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Kenal dulu perkataan. Lepas tu tengok perkataan tu isim ke, fi'il ke, haraf. Okey. Kalau haraf, itu mudah. Tahu makna, selesai. Okey. Kalau baca Quran boleh berhenti dekat kata penghubung. Boleh. Okey. Menarik juga tu. Itu nanti kita akan masuk. Nanti kita akan masuk. Maknanya bila tahu bahasa Arab, maknanya kita tahu nak berhenti dekat mana kan. Okey. Sekarang ni kita nak pergi dekat sini. Diagram warna oranye. Nombor 2, diagram kedua. Diagram ni kita panggil diagram isim dan fi'il. Maknanya, kalau kita dah kenal pasti kalimah tu kalimah isim atau fi'il, kita pergi dekat maklumat ni. Kita pergi dekat diagram kedua ni. Sebab dia kena ada maklumat tambahan. Kalau haraf tak perlu. Haraf tahu makna boleh pakai terus. Tak kisah. Dia worry free. Tak perlu risau apa-apa. Tahu makna terus pakai. Itu haraf. Tapi kalau isim dan fi'il,
Walaupun dah tahu makna pun, kadang-kadang nak pakai, kena ada beberapa maklumat ni. Nampak? Kalau kalimah tu kalimah isim dan fa'il, kita kena kenal pasti jantina dia pula. Oi, ada jantina? Ada. Okey. Kita kena tahu dia punya bilangan. Dia seorang ke? Ramai ke? Okey. Lepas tu ganti nama. Okey. Cuma kalau kalimah tu isim, dia akan automatik ketiga lah. Sebab dia isim kan. Sebab dia kerusi, meja semua tu. Dia automatik ganti nama diri ketiga. Okey. Saya ulang lagi sekali ya. Mula-mula kita kenal pasti perkataan tu nama ke perbuatan. Itu nombor satu. Katalah kita jumpa dalam Quran perkataan Al-Kitab. Kita jumpa perkataan kitab. Mula-mula kita kenal pasti kitab tu isim ke fi'il? Isim lah. Kitab kan? Buku. Lepas tu kita pergi dekat sini. Okey, katalah kita jumpa dalam Quran, kita baca perkataan mereka telah berkata. Mereka telah berkata. Isim ke fi'il? Mereka telah berkata. Fi'il kan? Perbuatan. Fi'il apa? Fi'il madhi. Macam mana tahu fi'il madhi? Ada telah. Mereka telah berkata. Okey. Kalau dah tahu tu fi'il, tengok dekat sini. Sorry. Kita kenal pasti ni pula. Okey, kita masuk diagram nombor 2. Secara cepatnya begini orang Arab, dia memang bagi jantina untuk semua perkataan dia kan. Dia bagi laki dengan perempuan dua lah. Laki dia panggil muzakkar. Yang atas tu muzakkar Yang bawah tu muannas. Muannas untuk lelaki. Sorry, terbalik lah. Muzakkar untuk lelaki, muannas untuk perempuan. Ustaz, macam mana nak tahu dia lelaki ke perempuan? Cara dia, kalau orang perempuan, dia akan tambah ta marbutah di belakang kalimah. Itu kaedah umum lah. Kaedah umum Malam ni kita kaedah umum. Janganlah tanya, siapa yang pandai tu janganlah tanya soalan pelik-pelik lagi Yang exceptional tu kemudian. Kaedah umum dia nak kenal lelaki perempuan. Kalau muannas perempuan, di hujungnya ada ta marbutah. Perkataan contohnya kita kata perkataan madrasatun, madrasah. Itu muzakkar ke muannas? Muannas sebab madrasah. Ada apa tu? Ada ta marbutah dekat belakang. Kalau kitab muzakkar. Sebab apa? Tak ada ta marbutah pun. Kalau masjid, masjidun. Masjid muzakkar. Sebab tak ada ta marbutah. Cara nak ingat dia macam ni. Macam nama orang Melayu. Macam nama kita, macam nama lah. Kalau laki Aziz. Kalau perempuan apa? Azizah. Okey. Kalau lakinya Syarif. Kalau perempuan Syarifah. Nampak tak? Azizah, Syarifah, madrasah, Jamilah, Jalilah. Apa lagi nama Tengok nama sahabat-sahabat kita ni. Okey. Nama ramai kan. Adilah. Okey. Fatimah, Syatirah, Ainah. Banyak kan? So, lebih kurang macam itulah. Itu nak mudah faham. Hamzah, exceptional. Dan tu kemudian. Yang exceptional, bawa bertenang dulu Tapi kaedah asalnya yang ada ta marbutah tu memang untuk muannas. Okey. Kalau tak ada ta marbutah, muzakkar. Boleh Okey, masuk yang kedua. Lepas jantina, kita kena tahu bilangan dia. Orang Arab, dia lagi kaya pada orang Malaysia dengan orang putih. Kita orang Malaysia ataupun Mak Saleh, bilangan ada dua je. Singular, plural. Satu, banyak. Itu je. Singular, plural. Orang Arab tak. Orang Arab lagi kaya. Dia ada 3. Dia ada singular, dia ada double, dan dia ada plural.
Nampak Dia ada singular, orang Arab kata mufrad. Singular, orang Arab kata mufrad. Sambil-sambil saya mengajar ni, dia macam ni. Kaedah pembelajaran bahasa ni sebenarnya dia kena interaktif. Cuma kalau kita semua orang buka mic nanti jadi huru-hara kan. Jadi bercelaru. Jadi saya minta lah jasa baik akhwat-akhwat, walaupun duduk kat rumah, tuan dengar muzakkar muannas sebutlah. Biasakan lidah tu kan. Muzakkar laki, muannas perempuan. Mufrad singular seorang. Musanna dual ataupun double. Dual ataupun double musanna. Jamak banyak. Plural. Singular mufrad, jamak plural. Okey. Untuk malam ni kita akan perkenalkan singular dengan plural dulu sebab dia dekat dengan bahasa kita. Seorang, ramai. Lagipun penggunaan singular dengan plural ni yang paling banyak dalam Quran. Musanna penggunaan dia dalam Quran maknanya tak begitu banyak. Dia datang kalau cerita Musa dengan Harun datang musanna. Adam dan Hawa ataupun dengan Iblis. So datang musanna. Dia jarang-jarang. Tapi singular dengan plural memang itulah yang banyak. Okey. So begini. Untuk kenal dia singular ke plural, kaedah dia macam ni. Dengar ya, dengar. Kalau plural, ramai, orang Arab akan tambah waw nun ataupun ya nun dekat belakang untuk lelaki. Kalau perempuan, dia tambah alif dengan ta. Itu untuk ramai. Tapi kalau seorang, dia tak ada apa-apa penambahan. Kita jumpa satu perkataan tu tak ada tambah apa-apa, itulah singular dia. Singular dia. Tapi bila kita jumpa perkataan yang di hujungnya bunyi dia una, ina, ataupun atun, ataupun atin untuk perempuan, itu maknanya ramai. Okey, kita ambil contoh mudah. Kita selalu kata Muslim. Kita selalu kata Muslim. Apa makna Muslim? Orang Islam lah. Laki ke perempuan? Laki. Sebab apa laki? Tak ada ta. Habis kalau perempuan apa? Muslimah. Boleh Itu senang Muslim seorang laki Islam. Muslimah seorang wanita Islam. Seorang. Okey. Sekarang macam mana nak bagi dia ramai? Mudah. Tambah, kalau laki tambah una atau ina di hujung. Dia jadi macam ni lah. Muslimuna ataupun muslimina. Boleh dua. Itu laki. Kalau muannas, muslimatun ataupun muslimatin. Dia tambah apa kat belakang? Alif dengan ta. Kita cuba boleh nampak kot. Senang Muslim seorang. Muslimuna. Muslimina. Muslimun ataupun muslimin, orang-orang Islam. Laki. Ramai. Kita cuba Yang kat rumah kalau tak nak komen tak apa, jawab, keluarkan suara dengan mulut. Bahasa ni dia kena begitu. Okey. Seorang lelaki beriman. Orang Arab kata mukmin. Mukmin. Kalau orang-orang beriman, mukminuna ataupun mukminina. Siapa yang jawab, terima kasih. Tak apalah, Allah tahu. Okey, jawab, keluarkan suara tu. Bahasa ni memang dia interaktif. Kita belajarlah bahasa Jepun, Cina, India, cikgu akan suruh kita sebut. Sebab bahasa kan, Arab pun macam tu. Jadi kat rumah tu sambil-sambil apa kan, sebutlah. Mukminun ataupun mukminin. Okey. Seorang kafir.
Tak payah tambah apa-apa. Sebab apa? Kafir. Kafir. Okey. Orang-orang kafir. Kafir singular. Kafiruna. Terima kasih yang jawab. Tengok kajian ni menaik. Yang tak taib tu saya yakin dia sebut kafirun ataupun kafirin. Dua-dua boleh. Ustaz, bila nak pakai kafirun, bila nak pakai kafirin, itu kemudian lah nanti kita cerita. Okey. Okey. Sampai situ dulu, sampai situ. Okey. Last kali ganti nama. Kalau ganti nama ni macam orang Melayu lah, sama je kan, dia ada ganti nama diri pertama, kedua, ketiga. Yang bercakap ganti nama diri pertama kan. Yang orang yang kita lawan cakap tu, yang bergaduh dengan kita kat depan kita ni, ganti nama diri kedua lah. Orang yang tak ada dekat sini, kita mengumpat dia, itu ganti nama diri ketiga. Dia tak ada kat sini, kita ngumpat dia kan. Kita nak cuba selaraskan supaya terjemahan nanti mudah. Untuk ganti nama diri pertama, kalau seorang aku lah, okay, kita nak selaraskan, nak standardize. Okay, pakai seorang aku. Kalau ramai, kami. Kalau seorang aku, ramai, kami. Kalau ganti nama diri kedua, kalau seorang, engkau. Seorang, kedua orang yang kita lawan cakap ni, engkau. Kalau ramai, kita kata kamu. Kan? Kamu semua. Kamu lah, kita sebut kamu. Ini nak standard dalam kelas je. Nanti kat luar kelas, terpulang lah. Kalau kawe, demo, hang, itu kat luar kelas lah. Dalam kelas, kita standardize. Ganti nama diri pertama, seorang aku. Kalau ramai, kami. Ganti nama diri kedua, kalau seorang engkau. Kalau ramai, kamu. Ganti nama diri ketiga. Kalau seorang dia. Ketiga. Kita mengumpat dia tak ada kat sini. Kalau ramai mereka. Begitu Okay. So last kali inilah ganti nama. Tapi ni nanti dulu. Nanti kita tengok Okay, kita try terus lah. Masa ada sikit ni. Ada 10 minit lagi. Okay. Kita ambil yang kat bawah ni. Boleh nampak Kita nak baca Quran, kita baca lah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Okay. Boleh. Tengok yang kat bawah A'udzubillahi minasyaitanirrajim. So bila kita belajar bahasa Arab, kita akan, pertama sekali kita akan cut setiap kalimah tu lah. Kita akan kenal dulu Okey, perkataan pertama a'udzu. Itu satu perkataan. A'udzu. Makna a'udzu, aku berlindung. A'udzu maknanya aku berlindung. Perkataan yang kedua, siapa kata perkataan billah, salah lah. Okey, dengar Perkataan kedua sebenarnya bi. Bi tu satu kalimah. Okey, dari sudut bahasa, bi tu satu perkataan, maknanya dengan. Lepas perkataan bi tu barulah perkataan Allah. Jadi billahi dari sudut bahasa Arab punya perbahasan dia dua perkataan. Yang pertama bi dengan, yang kedua Allah. Kemudian lepas kalimah Allah, kita jumpa perkataan min. Asalnya min. Bukan mina, min asalnya. Tapi bila Quran kita kena sambung bacaan, sebab itu kita baca minash. Sebab nun tu mati, nanti tu nak baca a'udzubillahi min. Patut ash tak kena. Untuk Quran, ini sambungan untuk bacaan sebab dia Quran. Kalau luar daripada Quran, kita kena a'udzubillahi min asyaitan. Kalau luar pada Quran sebab kita nak baca Quran, memang kita sambunglah bacaan Yang penting min tu maknanya daripada, satu perkataan. Lepas kalimah min, kalimah asyaitan. Apa makna asyaitan? Setan. Okay. Setan lah maknanya kan. Syaitan Kau main bersopan lagi kan.
Yang terakhir, perkataan last sekali ar-rajim. Ar-rajim maknanya yang direjam. So, a'udzu tu kalimah pertama. Bi kalimah kedua. Allah kalimah ketiga. Min kalimah keempat. Asyaitan kalimah kelima. Ar-rajim kalimah keenam. Okey. Saya tanya, ikhwan-akhwat jawab kuatkan suara tak nak tulis pun tak apa, tapi cuba fahamkan. Okey, kalimah a'udzu ni saya nak tanya, kalimah a'udzu tu dia isim ke fi'il ke haraf? A'udzu, aku berlindung tu. Jawapannya fi'il. Okey, yang type terima kasih. Okey, kalau fi'il nak tanya, a'udzu ni fi'il mudhari' ke fi'il madhi ke fi'il amar? Okey, fi'il mudhari'. Sebab apa fi'il mudhari'? Sebab apa fi'il mudhari'? Sebab tak ada telah. Betul tak? Di peringkat awal ni kita bergantung dengan makna dulu. Sebab baru belajar kan? A'udzu, aku berlindung. Fi'il, betul? Fi'il apa? Fi'il mudhari'. Sebab apa? Sebab tak ada telah. Kalau fi'il madhi macam mana? Aku telah berlindung. Okey, fi'il madhi ada telah. Okey, a'udzu fi'il mudhari'. Setelah kita kenal dia fi'il, agak-agak lah, agak-agak. Kalau telah macam mana? Tu nanti. Nanti buat bertenang Yang tu nanti. Yang kalau madhi macam mana nanti dulu. Kita ambil yang ada dulu a'udzu fi'il mudhari'. Aku berlindung. Okey. Tengok jantina. Agak-agak lah. A'udzu ni muzakkar ke muannas? Agak-agak lah. Rasa-rasa dia muzakkar. Sebab apa muzakkar? Sebab apa muzakkar? Sebab tak ada ta marbutah. Okey. Boleh lah. Untuk malam ni kita betulkan aja. Betul. Tak apa. Tak ada ta marbutah. Okey. Kita halalkan ya. Okey. So dia muzakkar. Nak tanya pula, aku kan. Aku ni seorang ke ramai? Mufrad ke jamak? Aku ni seorang. Orang Arab panggil mufrad Orang Arab panggil mufrad. Dan kita semua tahu aku ni ganti nama diri yang pertama. Betul Aku ganti nama diri pertama. So macam ni. Kaedah dia, untuk ganti nama ni, okay, saya pun tak tahu macam mana nak point tu Okay, tengok untuk ganti nama ni, diagram ketiga warna kuning ni, tadi kita kata dia ganti nama diri pertama. Kita tengok dekat ganti nama diri pertama, dekat sini ada dua je. Kalau seorang, aku, orang Arab kata ana lah. Kalau ramai, kami, orang Arab kata nahnu. Jadi, dengan elok ganti nama yang tersembunyi dalam perkataan a'udzu ialah ana. Cuba proses tu Lagi sekali. Daripada awal A'udzu isim ke fi'il ke haraf? Fi'il mudhari'. Tengok daripada diagram warna hijau tu Okey. Jantina dia muzakkar, tak ada ta marbutah. Bilangannya mufrad, seorang. Ganti nama aku pertama. So, tengok dekat warna kuning ni, ganti nama yang pertama, iaitu seorang, aku. A'udzu, ganti nama yang tersembunyinya ialah ana. Apa makna ana? Ana maknanya akulah. Kan saya Cuma dalam kelas kita standardize aku, kita nak mudahkan terjemahan Kalau dululah masa kami belajar bahasa Arab dulu, nak jumpa a'udzu, nak jumpa ana dekat a'udzu, dia macam ni.
Ya'uzu, ya'uzani, ya'uzuna, ta'uzina, ta'uzani, ya'uzna, ta'uzu, ta'uzani, ta'uzuna, ta'uzina, ta'uzani, ta'uzna, a'udzu. Dia kena hafal dulu tau. Hafal tu untuk apa? Hafal tu untuk tahu dekat a'udzu tu ada ana. Allah. Tu kunci dia. Yang kita duk cerita semangat ni. Kenapa hafal? Sebenarnya nak cari ganti nama. Ganti nama apa? Yang tersembunyi. Dekat mana? Dekat kalimah nak isim atau fi'il atau perbuatan. A'udzu ni perbuatan. Okey? A'udzu, perbuatan. Dia tak ada tulis pun ana dekat situ. Ada yang kata alif kat depan. Okey. Itu nanti kemudian. Cuma a'udzu tu berapa perkataan? Satu perkataan je. A'udzu, betul tak? Dia satu perkataan. Tapi bila translate bahasa Melayu, cuba tengok. Aku berlindung. Aku berlindung. Dua perkataan. Aku tu datang mana? Tersembunyi. Boleh proses tak benda ni? Itulah perbezaan paling besar Melayu dengan Arab. Kita nak fahamkan tu dulu. Okey, sikit lagi. Kita sama sikit lagi. Lepas kalimah a'udzu, kita jumpa kalimah apa? Kalimah bi. Apa makna bi? Dengan. Nak tanya, bi dengan isim ke fi'il ke haraf? Haraf. Terima kasih. Betul. Siapa yang jawab kat rumah tu, dia terus jawab tak apa. Itulah jawapan dia, haraf. Okey. Kalau haraf, perlu tak kita pergi diagram warna oranye ni? Tak perlu. Sebab diagram oranye untuk isim dan fi'il je. Yang kita kena tahu dia punya maklumat tambahan. Haraf tak ada jantina. Haraf tak ada bilangan. Haraf tak ada ganti nama. Haraf tahu makna terus guna. Okey? B boleh pakailah lepas ni. Belajar bahasa Arab B siapa? Belajar bahasa Arab dengan siapa? Buatlah. Saya belajar bahasa Arab B Ustaz Abdul Rahman. Dengan Ustaz Abdul Rahman. Saya belajar bahasa Arab B zaujah saya. Saya belajar bahasa Arab dengan zaujah. Saya belajar bahasa Arab B zauj. Ikutlah, pakailah, boleh pakai terus. Pergi kerja B apa? Pergi kerja dengan apa? Pergi kerja B kereta. Pakailah B. Pakailah terus. Tak ada masalah. Okey, selesai. Okey, lepas kalimah B, kita jumpa Allah, kalimah Allah. Kalimah Allah kita akan jumpa banyak kali, so kita skip dulu. Lepas kalimah Allah kita jumpa kalimah min. Kita ambil kalimah min. Kalimah Allah nanti kita bincang. Sebab banyak kali nanti kita akan jumpa banyak kali. Min maknanya daripada. Ataupun dari pun boleh. Ya, silakan. Siapa nak tanya ke? Ada yang angkat tangan tadi. Sebab baca nama. Min daripada. Isim ke fi'il ke haraf? Haraf. Haraf kena cari tak jantina, bilangan, tak perlu Tahu makna pakai min. Kamu min mana? Kamu dari mana? Saya min Shah Alam dah. Selesai. Lepas kalimah min, sikit lagi, seminit lagi. Kalimah, seterusnya kalimah asyaitan. Asyaitan, isim ke fi'il ke haraf? Isim. Ya Ihsan Nabil, ahsan. Barakallahu fiqh. Okey, isim Mana tahu dia isim? Ada alif lam? Betul Ada alif lam, nampak? Lagi ada tanda lain tak? Selain alif lam, apa tanda asyaitan ni isim? Ya, syaitan. Makna dia. Makna tu setan. Isim lah. Ataupun sebenarnya
Baris bawah pun kita boleh kata lah. Hujung tu kasrah ahsanti. Bagus. Okay, hujung syaitani. Asyaitani, baris bawah. Okay. Setelah kita tahu dia isim, nak tanya jantina. Si setan ni muzakkar ke muannas? Muzakkar saya tak cakap Asma yang cakap. Okey, tahu pula dia muzakkar. Macam mana tahu dia muzakkar? Tak ada ta marbutah. Okey. Belajar bahasa kena dia interaktif, lepas tu dia kena seronok sikitlah, kan? Tidak kan boring Okey, tak ada ta marbutah. Sekarang nak tanya dia punya bilangan pula. Syaitan ni seorang ke ramai? Ya? Seorang Sebab apa seorang? Mufrad. Tak ada apa-apa tambah. Tak ada una kan? Tak ada una, tak ada ina. So ada seorang. Okey, untuk ganti nama, dengar elok. Kalau kalimah tu kalimah isim, dia automatik ganti nama diri ketiga. Sebab apa? Sebab isim kan? Ya, Zeko. Betul, Zeko mufrad. Okey. Ulang balik. Untuk ganti nama ni, kalau kalimah tu kalimah isim, dia automatiklah ketiga sebab dia nama kan. Dia sekolah, kereta, makanan ke, buku ke. Dia akan jadi yang ketiga lah. Jadi untuk mudahkan perbincangan, kalau kalimah tu kalimah isim, automatik ganti nama diri ketiga. Automatik. Okey, sekarang tengok ni. Tadi perkataan syaitan tu ganti nama diri ketiga sebab dia isim Tengok yang ketiga. Muannas ke muzakkar kita cakap tadi? Muzakkar. So tengok line muzakkar ni. Okey. Untuk line muzakkar, yang atas kali ni seorang. Huwa tu seorang. Kalau dua double huma, kalau ramai hum. Tadi kita kata si setan tu seko. Seorang je. Jadi tengok yang atas sekali, ganti nama dia ialah huwa. Huwa ni, kalau bahasa Inggeris, he. Maknanya, dia seorang. Jantina dia he, laki. Habis kalau she apa? Kalau she, hiya. Benar? Perkataan asyaitan ni, ganti nama yang tersembunyi dalam kalimah asyaitan ialah huwa. Betul Asma. Ahsanti. Huwa. Apa makna huwa bahasa Inggeris? He. Okay. Last dah lebih 3 minit. Perkataan terakhir, ar-rajim. Minta izin Satu je lagi. Nak tanya, cepat-cepat. Ar-rajim, isim ke fi'il ke haraf? Ar-rajim, fi'il. Isim ke fi'il? Ar-rajim. Ar-rajim, yang direjam. Alamak, yang direjam. Ada jawab isim, ada jawab fi'il ni. Berlaku perselisihan ulama Ar-rajim. Ada alif lam, betul. Settle. Okey, selesai isim. Dia ada alif lam. Ada. Selesai. Baris bawah. Yalah, ada yang akan tanya, yang direjam. Okey, dengar elok. Kalau fi'il, biasanya saya akan terjemahkan ada ganti nama diri. Aku rejam. Itu fi'il. Dia rejam. Engkau rejam. Atau kalau nak tambah telah pun boleh. Aku telah rejam. Fi'il madhi kan? Engkau telah rejam. Okey. Tapi sekarang ni, yang direjam. Buang dulu benda ni. Okey. Ini katalah botol ni kan?
Okay. Kita nak rejam kan. Siapa yang kena rejam? Ini si Mamat ni. Mamat ni kena rejam. Dia isim lah. Okay. Mamat yang kena rejam adalah isim. Jadi yang direjam. Boleh? Okay. So pergi balik yang ni. Sekejap. Okay, tengok yang kedua pula. Okay. Ar-rajim yang direjam. Jantina yang kena rejam ni laki ke perempuan? Muzakkar ke muannas? Laki lah, muzakkar Sebab apa muzakkar? Tak ada ta marbutah. Kalau yang kena rejam tu perempuan nak buat macam mana? Rajimah. Kan? Rajimah. Jangan bagi nama anak Rajimah, sudahlah. Macam sedap je, jangan. Na'udzubillah. Okey. Ar-rajim muzakkar Nak tanya ar-rajim tu bilangan dia pula. Bilangan ar-rajim tu seorang ke ramai? Satu je. Sebab apa satu? Sebab tak ada una, tak ada ina kan. Tak ada apa-apa penambahan. Maknanya dia singular. Okey, ganti nama pula. Ar-rajim ni dia isim. Kalau isim ganti nama dia ke berapa? Pertama ke, kedua ke, ketiga? Terus ketiga. Automatik Kalau isim automatik yang ketiga. Sebab apa yang ketiga? Sebab automatik. Sebab apa automatik? Sebab dia isim. Okey, last. Ketiga. Tengok ketiga. Tadi kita kata muzakkar, bilangan dia seorang kan? Singular. Tengok atas sekali lah. Jadi dhamir yang tersembunyi dalam kalimah ar-rajim ialah huwa. Apa Ketiga, muzakkar atas sekali huwa. Apa makna huwa bahasa Inggeris? Terjemahan dia. Huwa bahasa Inggeris he. Okey, ahsan. Dia untuk, kalau dia Melayu kita tak tahu laki ke perempuan. So kita translate Inggeris terus tahu So dia laki. Okey, habis. Sampai situ dulu. Sebab ni malam percubaan pertama. Kita tak expect lah terus terror kan. Tapi kurang-kurang kita nak dapatkan mood ni dulu. InsyaAllah bahasa Arab ni mudah dengan kunci dia. Perbezaan paling besar, tahu perbezaan antara bahasa Melayu dengan bahasa Arab yang kita sebutkan tadi. Adanya ganti nama yang tersembunyi. Itu perbezaan paling utama lah. Sebab kemudian kita kata fungsi hafalan memang nak cari ganti nama. Untuk malam ni kita pakai diagram tadi. Diagram tu nanti saya akan edarkan photostat lah, print nanti senang nak tengok lepas ni. Masing-masing dapat mengenal isim, fi'il dan haraf. Okey, insyaAllah bolehlah, kita dah kenal sikit-sikit tadi. Isim ada tanda dia, fi'il ada tadi, haraf sering isim dan fi'il. Mengenal jantina dan bilangan. Jantina muzakkar muannas, bilangan singular dengan plural mufrad dan juga jamak. Untuk dual ganti kemudian. Mengenal ganti nama diri yang tadi, pertama, kedua, ketiga. Memahami kunci dan mempraktikan dalam perkataan a'udzubillah, dalam ayat a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Okey. Saya minta maaf dan terima kasih kepada semua yang bagi kerjasama lah. Sampai situ. Assalamualaikum.